Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, nawaitu i'tikaf fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menggunakan kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang menceritakan perjalanan seorang manusia yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi mengambil masa 63 tahun. 53 tahun kehidupan Nabi di Mekah, kemudian Nabi hijrah duduk tinggal di Madinah sehinggalah akhir hayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 53 campur 10, 63. Itulah tempoh umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempoh sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah selesai cerita fasa yang pertama, iaitu fasa Mekah. Kita dah selesai dan kita sekarang berada di Madinah. Pada pertemuan yang terdahulu, kalau tuan-tuan ingat lagi, kita dah selesai menceritakan tentang Nabi SAW membuat satu kesepakatan. Nabi sebagai ketua Madinah, Nabi buat satu perjanjian untuk memastikan Aus ataupun orang Muhajirin dan juga Ansar dalam keadaan baik. Nabi saudarakan mereka, Nabi letakkan, gariskan bahawa sesungguhnya kita hidup sebagai seorang Islam, kita ada peraturan. Nabi kata kita tak boleh cemburu dengan orang yang bukan Islam, dan kalaupun ada undang-undang itu hanya terpakai kepada orang-orang Islam. Mesti bersepakat tidak boleh membunuh, dan kalau terbunuh mestilah sama-sama kumpul duit untuk dibayarkan diat ataupun tebusan duit hadiah. Sebab apa? Sebab membunuh sebahagian orang Islam yang lain. Dan kalau membunuh dengan sengaja, hukuman dia adalah dibalas bunuh ataupun penganjur berkehendakkan perkara yang lain. Contohnya dia maafkan. Contoh, dah bunuh kawan ni, keluarga maafkan tak? Kalau keluarga maafkan, selesai. Kalau keluarga nak harta ataupun bayaran ganti rugi, kena bayar sama-sama. Dan kalau pun terbunuh dan keluarga tak maafkan, jadi kena balas bunuh balik. Dan Nabi SAW turut berjumpa dengan orang Yahudi. Nabi gariskan bagaimana orang Yahudi yang duduk di dalam bumi Madinah dalam keadaan aman, harta mereka, nyawa mereka tidak boleh dicuri dan dirampas. Maksudnya mesti dijaga. Dan mereka kerana bersama-sama dengan orang-orang Islam sekiranya kerajaan Islam Madinah diserang daripada luar, kena sama-sama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itu pertemuan yang terdahulu, kita dah lihat dah. Seawal tahun pertama kerajaan Islam Madinah, pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat khabar bahawa orang-orang Mekah tak puas hati dengan orang-orang yang berhijrah duduk tinggal di Madinah. Kalau kita tengok tuan-tuan, biarlah orang Islam dah keluar daripada Mekah, sepatutnya tak payahlah diganggu lagi. Rupa-rupanya mereka tak suka. Sebar Islam dekat Mekah pun tak nak, sebar Islam dekat luar pun tak boleh. Jadi seawal tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat khabar bahawa orang-orang Mekah
sudah pun melakukan persiapan untuk menyerang Madinah dengan mengumpulkan ekonomi dan dana peperangan. Maksudnya perniagaan mereka, jual beli mereka, hasil daripada itu disalurkan terus untuk apa? Untuk kumpul dana peperangan. Beli senjata, beli perisai, beli kuda, beli panah, siapkan peralatan perang dan sebagainya. Semua ekonomi tersebut. Dan mereka juga minta kepada ahli-ahli ataupun warga negara di Mekah itu untuk bagi harta mereka sumbang kepada kerajaan Mekah untuk mempersiapkan persiapan untuk menyerang Madinah. Tuan-tuan, Nabi SAW di Madinah, Nabi sibuk. Sebab apa? Nabi bukan hanya sebagai seorang Rasul, Nabi juga adalah Perdana Menteri Madinah, ketua di Madinah. Sibuknya Nabi SAW bukan sekadar menguruskan urusan-urusan negara, Nabi juga terlibat dengan penurunan syariat juga. Macam haji, macam zakat, puasa Ramadan, semua itu diturunkan kepada Rasulullah SAW di Madinah. Jadi sibuk, tuan-tuan. Nabi hantar pasukan. Bila Nabi dengar ada persiapan untuk nak menyerang Madinah, Nabi hantar pasukan pengintip Sariyah. Dan memang betul mereka sedang bersiap untuk menyerang Madinah. Maksudnya Nabi hantar pasukan Sariyah pergi ke Mekah, ambil maklumat betul ke orang-orang Mekah ni, pimpinan-pimpinan mereka nak menyerang Madinah. Bila dapat maklumat, bawa balik semula ke Madinah. Ya Rasulullah, benar, mereka sudah pun bersedia dengan dana-dana peperangan mereka. Maka Nabi SAW menyekat pergerakan ekonomi Mekah dengan cara menyekat laluan dagangan dia. Kalau tuan-tuan perasan, orang-orang Mekah kalau nak berdagang ke Syam, Syria, mereka kena lalu Madinah. Mesti kena, itu laluan mereka. Laluan tu kena lalu dekat Madinah. Maka Nabi SAW sekat laluan dagangan tersebut. Bukan Nabi saja-saja nak pergi curi harta ataupun nak rampas harta mereka, tapi mereka menjalankan perniagaan sebab nak serang Madinah. Kalau mereka berniaga untuk ekonomi negara mereka, tak ada masalah, silakan. Tapi Nabi SAW dapat maklumat yang mereka kumpulkan dana untuk berperang. Maka Nabi hantar pasukan Sariyah. Dan hari ini kita akan lihat beberapa siri Nabi hantar. Antaranya, dalam bulan Nabi hantar pasukan pengintip untuk menyekat dan memantau. Nama pasukan tersebut adalah Saiful Bahar. Nabi hantar siapa? Bapa saudara Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Hamzah, pada tahun Ramadan tahun 1 Hijrah. Ramadan tahun 1 Hijrah. Nanti tuan-tuan tengok dalam tiap-tiap bulan tu. Ramadan tahun 1 Hijrah, Nabi hantar 30 orang muhajirin untuk pergi memintas 300 kafilah yang diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal ketua kafilah dagangan tersebut. Nabi hantar 30 orang muhajirin. Ini bukan berperang. Nabi hantar nak sekat saja. Nak sekat, nak rampas, bukan nak berperang. Mereka keluar bukan untuk berperang. Yang diketuai oleh Abu Jahal, dan waktu itu didamaikan oleh Majdi bin Amru. Tak jadi perang, tuan-tuan. Didamaikan. Dia kalau dekat Arab ni memang begitu. Kalau tuan-tuan perasan, waktu Nabi SAW diboikot, anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid keluar nak bawa tepung gandum dan juga makanan sedikit untuk Nabi SAW. Abu Jahal tahan dia. Kemudian ada seorang lagi daripada Mekah jadi pendamai. Jadi pendamai, maka dilepaskan, tuan-tuan. Ianya berlaku pada zaman Rasulullah SAW, pendamaian begitu. Kemudian selesai pada bulan Syawal. Tadi tuan-tuan Ramadan tahun 1 Hijrah. Kemudian bulan Syawal, sebulan saja, tuan-tuan. Sebulan sahaja Nabi hantar lagi pasukan yang diketuai oleh Ubaidah bin Harith bin Muttalib. Siapa dia, tuan-tuan?
Ubaidah bin Haris bin Muttalib. Pada bulan Syawal tahun 1 Hijrah, Nabi hantar 60 tentera berkuda. 60 tentera berkuda, tuan-tuan. Gah lah 60 tentera. Banyak tu. Tentera berkuda pula tu. Menuju ke satu kawasan yang bernama Rabi'. Bertemu dengan kafilah Abu Sufyan, dagangan dia, dan berlaku panah memanah, tetapi bukanlah pertempuran yang sebenar. Maksudnya, jumpa dengan kafilah Abu Sufyan, bawa barang dagangan, tapi ianya bukanlah pertempuran yang sebenar, hanya berbalas panah saja, tuan-tuan. Kemudian seterusnya Nabi SAW dalam bulan Zulkaidah, tadi tuan-tuan tengok Ramadan, Syawal, kemudian Zulkaidah, Nabi hantar lagi satu pasukan yang diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi ke satu kawasan yang bernama Qarrar, untuk pergi tahan kabilah tersebut yang bawa barang dagangan. Sampainya Sa'ad bin Abi Waqqas ke kawasan Qarrar tersebut, tuan-tuan, terlepas. Pasukan tersebut, dagangan tersebut sudah pun berlalu 5 hari perjalanan. Maksudnya tak sempat nak pintas. Kita tengok ni, tuan-tuan, daripada Saiful Bahar, Rabi' dan juga Qarrar, banyaknya pasukan yang Nabi hantar menunjukkan betapa seriusnya orang-orang Mekah untuk berperang dengan kerajaan Islam Madinah. Maksudnya banyak ekspor import tu berlaku dengan pesat. Sebab apa? Sebab nak kumpul dana peperangan. Maka Nabi hantar banyak juga pasukan untuk pergi sekat orang-orang daripada Mekah, dan mereka juga mencari sekutu luar Mekah untuk menyerang juga Madinah. Nampak, tuan-tuan? Islam ni satu agama yang bukan suka-suka nak berperang. Bukan suka-suka nak berperang. La tatamanna liqa'al adu. Jangan kamu minta nak berperang. Kalau Allah dah kurniakan negara kita aman, jangan nak pergi saja-saja cari pasal dengan negara lain ataupun nak berperang dengan orang yang lain. Islam bukan satu agama yang suka cari pasal. Kalau Allah dah kurniakan ketenteraman, hidup secara tenteram. Tak perlu kita nak bergaduh dengan musuh kita, melainkan kalau kita ditawan ataupun kita ini diserang. Kalau Allah berikan keamanan, hidup dengan cara aman. Kemudian Rasulullah SAW dalam bulan Safar, tuan-tuan, tak berhenti Nabi SAW, jadual Nabi, ujian yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sangat padat. Pada bulan Safar, Nabi hantar 70 orang. Rasulullah SAW keluar dan Nabi SAW menyerahkan urusan-urusan pentadbiran di Madinah kepada Sa'ad bin Ubadah. Tuan-tuan, Nabi letak timbalan Sa'ad bin Ubadah. Dan tuan-tuan akan lihat nanti dalam banyak siri peperangan ataupun bila Nabi keluar daripada Madinah, Nabi tak akan letakkan timbalan Perdana Menteri secara nama yang tetap. Kadang-kadang Nabi tukar, Nabi bagi dekat Abdullah bin Umi Maktum, kadang-kadang Nabi bagi kepada Ali bin Abi Talib. Nabi tak letak satu-satu jawatan untuk menjadi pemangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang Nabi tak ada di Madinah. Nabi bagi kepada siapa? Sa'ad bin Ubadah. Nabi SAW menuju ke satu kawasan yang bernama Waddan ataupun Buwat. Rasulullah sendiri yang pimpin untuk memintas kabilah Quraisy, iaitu 2,500 ekor unta. Tuan-tuan, 2,500 ekor unta, siap di atasnya dengan barang dagangan lah. Tak kisahlah pakaian ke, makanan ke, kurma ke, emas dan perak. 2,500, tuan-tuan. Besar tu, satu jumlah yang besar untuk pergi bawa barang dagangan itu untuk menjana ekonomi mereka untuk berperang. Dan dalam bulan Rabiul Awal juga Rasulullah SAW hantar kali ini 200 tentera, 200 pasukan untuk pergi pintas di mana? Di satu kawasan yang bernama Buwat. Dan pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijrah,
Nabi SAW kali ini orang musyrikin pula serang. Orang musyrikin Mekah datang ke padang ragut Madinah, pergi rampas binatang ternakan. Tuan-tuan boleh bayanglah, maksudnya orang-orang Mekah datang pinggir Madinah, ada kawasan ragut di mana binatang-binatang ternakan ada di situ. Mereka pergi curi binatang tersebut. Ini kiranya serang belakang ni tuan-tuan. Rasulullah keluar dengan 70 orang sahabat untuk kejar musyrikin tersebut, tapi tak sempat. Nabi dapat berita orang musyrikin Mekah curi mereka punya binatang ternakan. Dapat berita itu kepada Nabi SAW. Nabi hantar pasukan 70 orang sahabat, dan Nabi sendiri yang pergi memimpin pasukan tersebut, dan urusan Madinah diserahkan kepada Zaid bin Harisah. Nampak tuan, anak angkat Nabi SAW. Dan Nabi keluar tapi tak sempat pun kejar pasukan daripada Mekah tadi. Nampak betapa Nabi SAW sibuk menguruskan kerajaan Islam Madinah. Banyak siri tuan-tuan kita tengok dekat sini yang Nabi tak sempat. Ujian Nabi tuan-tuan. Kita pun kata doalah kan, Nabi SAW, Nabi Rasul, berdoalah, Allah akan memakbulkan. Tuan-tuan, Nabi ajar untuk kita apa? Berusaha sebelum kita bertawakal. Orang kata apa? Ulat dalam batu pun boleh hidup. Itu masyhur dah tu. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Tak payahlah buat apa-apa, rezeki Allah yang bagi. Saya pernah jumpa orang macam tu tuan-tuan. Dia dah berkahwin, ada anak kan. Kenapa tak kerja kan? Pelik kan? Kenapa tak kerja? Isteri dia kerja. Dia kata rezekinya Allah yang bagi. Allah yang bagi, Allah yang tentukan. Kalau Allah tak sempurnakan rezeki kita, kita tidak akan dimatikan lagi selagi Allah sempurnakan rezeki tersebut. Pelik tuan-tuan padahal kita kena berusaha. Nabi SAW dalam banyak episod sirah kita tengok Nabi berusaha. Kemudian yang terakhir, Zul Ushairah, pada bulan Jamadil Awal tahun 2 Hijrah. Tuan-tuan nampak Jamadil Awal tahun 2 Hijrah. Nabi sendiri memimpin 150 orang muhajirin. Nabi tidak paksa pun tuan-tuan. Kali ini Nabi tak paksa. Setiap siri peperangan ni kalau Nabi hantar pasukan ni, semuanya tidak wajib. Kerana seruan jihad, ayat jihad belum lagi diturunkan. Mana sahabat yang tak pergi pun tak apa, yang pergi pun tak apa. Dalam Zul Ushairah ni Nabi hantar 150 orang muhajirin untuk halang pasukan kafilah Quraisy yang ingin menuju ke Syam. Nabi bawa 30 unta dan ditunggang secara bergilir-gilir untuk memintas kafilah ini. Urusan Madinah Nabi serahkan kepada Abu Salamah. Nampak tuan-tuan? Tadi daripada awal tadi Nabi serahkan kepada Zaid bin Harisah, ada Abu Salamah, kemudian ada juga sahabat-sahabat yang lain. Nabi berikan tanggungjawab untuk urusan-urusan di Madinah. Kemudian dalam ekspedisi Zul Ushairah ini pun tak berjaya. Nabi nak pergi sekat tapi tak dapat, terlepas rombongan tersebut. Kemudian pada tahun 2 Hijrah, bulan Rajab tahun 2 Hijrah, Nabi hantar abang ipar Nabi, iaitu Abdullah bin Jahash. Sebab Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahash. Nabi hantar abang ipar dia, Abdullah bin Jahash, pada bulan Rajab tahun 2 Hijrah untuk keluar satu tempat yang bernama Nakhlah. Nabi arahkan pergi bawa 12 orang. Nanti lepas 2 hari perjalanan buka. Nabi bagi surat kepada Abdullah bin Jahash. Nanti dalam perjalanan 3 hari berjalan, sampai 3 hari berjalan buka surat tersebut. Kita tengok apa rahsianya tuan-tuan. Sampai pada 3 hari kemudian Abdullah bin Jahash pun buka surat tersebut. Nabi SAW kata di dalam surat tersebut, siapa-siapa yang nak balik sekarang silakan. Dan kemudian siapa-siapa yang nak bersama boleh teruskan pergi ke satu kawasan yang bernama Nakhlah, dekat dah dengan Mekah. Nabi SAW pesan dekat dalam surat tersebut, duduk di Nakhlah
ambil maklumat. Berapa kafilah yang masuk, berapa kafilah yang keluar, berapa dagangan yang masuk, berapa untung yang masuk. Ambil maklumat sahaja. Nabi arahkan, duduk di situ, ambil maklumat sahaja, tuan-tuan. Sampailah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, tuan-tuan, akhirnya mereka ternampak kepala-kepala Quraisy ni, samsing-samsing ni, yang mana mereka ini berada di kawasan pinggir kota Mekah. Mereka kenal lah orang-orang Muhajirin ni, kenal lah muka-muka ni, yang dulu pergi boykot, yang pergi baling batu, yang pergi saja pukul Nabi SAW. Jadi mereka kata ini peluang, ini peluang. Sama ada kita tangkap mereka ataupun bunuh mereka. Tapi kalau nak tangkap ataupun bunuh mereka tak boleh. Sebab apa? Ini adalah bulan haram. Bulan haram ini sebelum Nabi SAW lahir lagi, orang-orang Arab tidak akan berperang dalam bulan-bulan haram. Maksudnya tak boleh berperang, tak boleh berbunuh, tak boleh buat sesuatu kejahatan kepada kafilah lain, tak boleh dalam bulan-bulan haram. Tapi kalau kita tak manfaatkan, ini peluang, tuan-tuan. Dan kita dah di akhir bulan haram, Rejab, akhir bulan Rejab. Ini peluang. Maka sahabat ni bermesyuarat. Yang berada di Nakhlah tersebut, mereka bermesyuarat. Ada sahabat-sahabat besar juga, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka kata ini peluang kita, sebab mereka tidak akan berperang dalam bulan Rejab, Muharram, Zulqa'edah, Zulhijjah. Bulan-bulan haram tersebut tidak dibenarkan berperang ataupun bertumpahan darah. Tapi ini peluang kita. Mereka bermesyuarat, akhirnya mereka ambil keputusan untuk nak serang. Tuan-tuan, mereka nak serang, sebahagiannya dapat dibunuh dan sebahagiannya dijadikan tawanan. 2 orang mati, 2 orang tawanan, dan harta yang ada di situ dirampas. Bila dirampas, bawa balik semula ke Madinah. Tuan-tuan, sahabat ni bawa balik 2 tebusan tadi. Yang 2 dah bunuh tu, dah bunuh lah. Bawa 2 tebusan ni, bawa ke dalam Masjid Nabawi, diikat, tunggu Rasulullah sampai. Tuan-tuan, bila Nabi SAW sampai, Nabi tengok, kenapa berikat ni? Kenapa ada 2 orang yang diikat? Kata sahabat tadi, Abdullah bin Jahash kata, ya Rasulullah, ini tawanan kita. Banggalah tuan-tuan, ingatkan Nabi nak puji ke apa kan? Bangga sahabat ni bawa balik tawanan dengan harta rampasan perang. Yang ni tahu 2 orang ni tawanan kita, yang dekat sebelah ni harta rampasan yang kami dapat, ya Rasulullah. Maka muka Nabi SAW berubah, tuan-tuan. Muka Nabi berubah, merah padam, keluar satu urat. Kalau orang-orang Arab ni, orang yang handsome ni, kalau dia marah, dia ada satu urat dia tu dekat tengah-tengah dahi dia tu. Tuan-tuan pernah tengok Syarohan kan, dalam filem, kalau dia marah ke, dia ekspresi kan ada satu urat ni. Nabi SAW pun begitu. Bila sahabat nampak Nabi marah, habislah tuan-tuan, habis. Kalau Nabi marah, maksudnya itulah kemarahan daripada Allah. Kalau Nabi gembira, itulah kesukaan daripada Allah. Kalau Nabi marah, mesti sahabat tahu Nabi marah ini atas sebab apa? Atas sebab melanggar arahan Allah. Nabi tak marah kalau berkaitan dengan peribadi. Orang campak Nabi dengan najis ke, orang pukul Nabi ke, orang baling batu, Nabi tak marah. Untuk urusan peribadi. Tapi kalau berkaitan dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi marah. Muka Nabi berubah dan sahabat tahu Nabi tengah marah. Nabi SAW kata, belum pun habis sahabat tadi cakap, present kepada Nabi, ini dia yang kami bawa ini. Belum pun habis Nabi bercakap, Nabi kata, ma'ala hadza amartukum, aku tak suruh pun kamu buat benda ni. Aku suruh pergi ke Nakhlah, intip, ambil maklumat saja, berapa keluar, berapa masuk. Aku tak suruh pun kamu buat benda ni.
Kemudian Nabi SAW kata apa? Sekarang ni aku tak nak masuk campur, ini urusan kamu. Tuan-tuan. Nabi kata aku tak nak masuk campur dengan orang tawanan yang dah bunuh tu, dah bunuh dah tuan-tuan. Dah bunuh, kemudian harta ni aku tak nak masuk campur, ini urusan kamu. Kemudian Nabi pun berlalu. Tuan-tuan. Jadi sahabat yang ada dekat-dekat ni, yang baru-baru masuk Islam ni katalah, itulah orang suruh buat lain, pergi buat lain. Tuan. Sahabat-sahabat di kalangan munafik pun ada yang baru-baru masuk Islam. Orang suruh buat lain, pergi buat lain. Itulah. Tak suruh buat benda ni, pergi buat benda ni. Biasa tuan-tuan. Lagilah sahabat ni, bila Nabi sebut perkataan itu, bumi Madinah menjadi sempit kepada sahabat. Tuan-tuan. Dah tak seronok dah duduk. Bila Nabi cakap tu, jadi sempit. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana perasaan sahabat-sahabat ni, yang mana mereka jadi tak tentu arah. Dada mereka menjadi sempit, sukar untuk nak bernafas. Bila Nabi SAW marah, sebab apa? Mereka tahu kalau Nabi marah, itulah juga kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka buat apa tuan-tuan? Apa lagi yang mereka boleh buat? Mereka bertaubat, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah, satu surah, iaitu surah Baqarah ayat 217. Tuan-tuan, bila saya tengok beberapa kisah lah tuan-tuan kan, dalam sirah ini, para sahabat buat dosa ataupun kesalahan, bertaubat, Allah turunkan ayat membersihkan ataupun menerima taubat para sahabat ini. Kita tuan-tuan, dalam keadaan kita melakukan dosa, kita bertaubat, kita cuma dapat mengharapkan yang Allah menerima taubat kita. Itu je lah yang kita boleh mampu. Para sahabat mendapat wahyu yang diturunkan oleh Allah, menceritakan peristiwa yang berlaku itu. Apa dia tuan-tuan? Surah Al-Baqarah ayat 217, mereka bertanya kepada kamu tentang bulan haram. Allah bagi tahu, wahai Muhammad, ni orang-orang Mekah ni tanya kepada kamu, berperang, membunuh di dalam bulan haram ni, apa ni? Kami yang musyrikin ini pun tidak berperang di dalam bulan haram, tidak membunuh dalam bulan haram. Kamu dah Islam, bunuh dalam bulan haram. Tentang berperang di dalamnya, katakanlah, tuan-tuan, katakanlah, berperang di dalamnya memang adalah dosa yang besar. Nampak tuan-tuan? Allah tak backup. Maksudnya, salah perbuatan tersebut tetap salah. Berperang di dalam bulan haram ini besar dosanya. Tetapi beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya perbuatan mereka yang menghalang orang daripada jalan Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Perbuatan orang-orang musyrikin Mekah ini, waktu Nabi berada di Mekah, itu jauh lebih besar dosanya daripada berperang di dalam bulan haram. Mereka sekat Nabi, mereka tangkap orang, mereka seksa orang, malah ada sebahagiannya membunuh mereka, dan usaha mendatangi Masjidil Haram pun mereka usir penduduknya. Katakanlah bahawa sesungguhnya itu adalah fitnah dan dosa yang lebih besar daripada perbuatan membunuh pada bulan haram. Tuan-tuan, barulah para sahabat ni hati dia menjadi tenang, barulah boleh senyum sikit tuan-tuan. Barulah boleh senyum. Dan para sahabat ini, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itulah tawanan pertama dalam Islam. Maksudnya apa yang berlaku tadi, itulah harta rampasan pertama di dalam Islam, itulah orang tawanan pertama di dalam Islam, dan Abdullah bin Jahash lah panglima yang pertama di dalam Islam. Setelah mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Selesai. Itu peristiwa yang berlaku sebelum berlakunya peperangan Badar yang sebenar. Kita tengok dalam bulan seawal tahun pertama, Nabi hantar banyak pasukan tuan-tuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuan-tuan, pasukan yang Nabi hantar untuk sekat barang dagangan mereka, untuk nak jana pendapatan, untuk nak berperang dengan orang-orang Islam.
Dan kita dah tengok juga bagaimana para sahabat yang mana mereka ini pergi ambil tawanan, 2 tawanan dan 2 yang dibunuh. 2 tawanan tadi Nabi SAW bebaskan mereka, dan 2 yang dibunuh tadi Nabi berjumpa dengan keluarga mereka, membayar ganti rugi. Membayar ganti rugi sebahagian wang untuk diberikan kepada mereka sebagai tebus yang mereka telah membunuh sebahagian daripada ahli keluarga mereka. Dan tuan-tuan, rentetan daripada peristiwa tersebut, kalau tuan-tuan perasan tadi, Nabi SAW tak dapat sekat kafilah Zul Usyairah tadi. Mereka dah pergi dah ke Syam, dah berniaga dan sebagainya. Nanti mereka nak patah balik ke Mekah. Jadi Nabi ambil peluang ini. Nabi SAW ambil peluang, Nabi hantar sahabat antaranya Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk pergi intip mereka bila mereka nak balik. Tuan-tuan, bila mereka nak balik, kabilah Abu Sufyan pada ketika itu membawa 1000 ekor unta dengan pengawal sebanyak 40 orang pengawal. Abu Sufyan dah balik. Nanti kita akan tengok bagaimana Nabi SAW hantar pasukan. Bila Abu Sufyan tahu Nabi hantar pasukan untuk sekat mereka, Abu Sufyan hantar wakil untuk pergi ke Mekah. Maksudnya wakil tu kena laju lah tuan-tuan, kena pintas lagi laju. Abu Sufyan hantar, siapa dia? Damdam bin Amru Al-Ghifari. Tuan-tuan, siapa nama dia tuan tadi? Damdam bin Amru Al-Ghifari. Nabi Abu Sufyan hantar dia pergi ke Mekah untuk bagi tahu yang bahawa orang-orang Islam nak pergi sekat mereka. Masa itulah tuan-tuan, Abu Jahal dalam keadaan Mekah sudah pun bersedia, mereka hantar 1000 tentera. 1000 tentera untuk pergi tolong kafilah Abu Sufyan ni nak balik dalam keadaan selamat. Bila Abu Sufyan ni nak balik dalam keadaan selamat, diubah laluan jalan. Orang-orang Islam tak berjaya nak sekat. Abu Sufyan hantar wakil pergi bagi tahu dekat Abu Jahal, dah tak payah dah hantar tentera, membazir. Muhammad tak dapat pun nak sekat kami. Tuan-tuan, Abu Jahal kata apa? Kita dah keluar dah ni, dah pakai baju besi. Alang-alang kita pergi juga. Nampak tuan-tuan? Kita habiskan Muhammad dengan sahabat-sahabat Muhammad. Ketika itulah berlakunya peperangan Badar. Sebab itulah Badar ini antara peperangan yang Nabi SAW, bila sahabat dengar, oh dia ini ahli Badar, dia dapat satu tingkatan makam yang tinggi lah tuan-tuan. Sebab apa? Dia berperang dalam peperangan Badar. Sebab apa? Berperang dalam peperangan Badar ni dia jadi yang terbaik tuan-tuan. Sebab mereka keluar bukan nak berperang. Maksudnya kelengkapan senjata mereka bukannya persiapan untuk nak berperang. Macam kita lah tuan-tuan, kita nak pergi hutan kan, kita bawa apa? Bawa parang je lah kan. Tiba-tiba nak kena berperang, maka kena gunalah parang yang sedia ada tu. Begitulah juga para sahabat yang berada di dalam peperangan Badar. Nanti kita akan lihat pada pertemuan yang seterusnya, insya-Allah kita akan masuk dalam siri peperangan Badar. Peperangan Badar, bagaimana sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi bersama dengan sahabat Muhajirin dan Ansar, punyalah Nabi ini memegang amanah. Kalau tuan-tuan perasan dalam perjanjian kerajaan Islam Madinah, kita kena pertahankan negeri Madinah ini. Tapi pada keadaan itu mereka berada di luar Madinah. Dah tak sama dah dalam perjanjian ni, dah kat luar dah. Maksudnya Ansar ni nak tolong tak orang Muhajirin? Nabi duduk, Nabi tanya dengan sahabat. Itu nanti kita akan tengok dalam pertemuan yang seterusnya, bagaimana sebahagian sahabat Nabi tanya, macam mana kita nak berperang ke? Seorang sahabat bangun, ya Rasulullah, kami bersama dengan kamu. Nabi tanya lagi, kita nak berperang ke? Tuan-tuan, Nabi tanya sampai 3 kali. Seolah-olah Nabi nak dengar apa sahabat Ansar nak jawab. Sebab yang 3-3 tu semua daripada Muhajirin. Sampailah sahabat Ansar ini bangun, seolah-olah ya Rasulullah, kamu nak wakil daripada Ansar untuk bercakap. Nanti kita akan tengok semuanya. Bagi geram sikit tuan-tuan, bagi geram sikit.
Kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk dalam peperangan Badar yang sebenar. Tuan-tuan dah belajar sirah, maka tuan-tuan tahulah maksudnya apa? Maksudnya Badar bukanlah perang pertama. Cuma Badar ini masyhur. Masyhur sebab apa? Dalamnya ada sahabat-sahabat yang besar. Kalau tuan-tuan nak tahu, dalam peperangan Badar pun Abu Jahal mati. Nyawa dia setakat perang Badar je. Awal lagi, seawal tahun kedua Hijrah, Abu Jahal ni dah mati, tuan-tuan. Nanti kita akan tengok macam mana Abu Jahal mati, siapa yang bunuh dia. Semua dalam pertemuan yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Sebab daripada kita mendengar sirah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan para nabi dan para rasul, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak.